Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Cikgu nak membincangkan bab 4 kesihatan manusia. Okay, apa yang kita nak pelajari dalam bab ni adalah apakah perbezaan antara penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit. Apakah yang akan menyebabkan penyakit berjangkit tersebar? Bagaimanakah mikroorganisma memasuki badan dimusnahkan? Okey, perhatikan bahagian ni. Okey, artikel ni menceritakan tentang virus Zika. Pernahkah anda dengar tentang virus Zika? Virus ini boleh dijangkiti melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Apakah tanda-tanda yang dialami oleh mangsa yang telah dijangkiti virus Zika? Virus ini biasanya menyebabkan demam, ruam, sakit otot, sakit sendi, sakit kepala dan konjungtivitis. Pada wanita hamil pula, virus ini boleh menyebabkan kecacatan serius kepada bayi yang dilahirkan, iaitu saiz kepala bayi lebih kecil dari biasa dan menyebabkan kecacatan otak. Okey, ini contoh sejenis virus, iaitu virus Zika. Okey, dijangkiti melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, dan simptom-simptom dia ada juga diterangkan di sini dan kesan dia. Okey, seterusnya kita nak membincangkan 4.1 penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Penyakit, ini definisi penyakit. Penyakit merupakan keadaan tidak normal pada badan atau minda yang menyebabkan ketidakselesaan, sukar berfungsi atau memberi tekanan kepada seseorang individu. Penyakit boleh dikelaskan kepada dua, iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okey, kita tengok dulu bahagian penyakit berjangkit. Okey, semua adalah contoh penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit. Penyakit berlaku disebabkan jangkitan daripada patogen secara langsung ataupun melalui media dan vektor. Okey, contoh tuberkulosis, selsema, kurap, panau, penyakit kencing tikus, demam denggi, demam malaria dan demam Zika. Okey, ini adalah contoh-contoh penyakit berjangkit. Okey, penyakit yang boleh berpindah daripada seorang individu kepada individu lain, itu yang kita panggil sebagai penyakit berjangkit. Okey, asma pula ialah penyakit tidak berjangkit. Maksud, kalau ada rakan awak, kenalan awak, saudara mara awak yang ada penyakit asma, maka penyakit tersebut tidak akan berjangkit kepada awak. Okey, penyakit tidak berjangkit, penyakit berlaku disebabkan oleh faktor genetik atau gaya hidup. Genetik ni maksudnya keturunan lah. Okey, contoh kanser, hipertensi. Hipertensi ni tekanan darah tinggi, diabetes ni kencing manis, asma dan penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular ni adalah penyakit berkaitan dengan jantung. Penyakit yang tidak berpindah daripada seorang individu kepada individu lain. Okey, jadi dia tidak berjangkit. Okey, seterusnya bagaimana penyakit berjangkit disebarkan? Penyakit berjangkit disebarkan oleh patogen, iaitu organisma yang menyebabkan penyakit. Sebagai contoh, semua virus, sesetengah bakteria, protozoa, kulat dan cacing. Okey, ini yang kita panggil sebagai patogen, iaitu organisma yang menyebabkan penyakit. Okey,
Cuba tengok, perhatikan situasi yang ada di dalam bas tu. Saya perlu memakai topeng penutup hidung dan mulut. Jika tidak, orang lain akan dijangkiti selsema. Okey. Maksudnya antara dua individu ni, A dan B. So yang ni dia tanya bagaimana penyakit berjangkit seperti selsema boleh dicegah. Okey, yang B ni memakai topeng muka. Maksudnya yang B, yang A ni lah yang mengalami selsema. Okey, penyakit berjangkit disebarkan oleh patogen yang dipindahkan daripada seorang mangsa, iaitu host, kepada mangsa yang lain melalui vektor dan medium seperti air, udara dan sentuhan. Okey, air, udara dan sentuhan. Mangsa ialah hos yang lemah dan mudah dijangkiti. Setelah dijangkiti penyakit, hos akan menunjukkan gejala tertentu. Okey, tengok pada bahagian info sign ni. Tidak semua mikroorganisma merupakan patogen yang memudaratkan manusia. Ada bakteria yang bertindak pada sisa makanan di dalam usus besar dan menghasilkan vitamin K seperti B12 yang boleh digunakan oleh badan. Jadi awak tak boleh nak hukum semua jenis mikroorganisma adalah patogen yang memudaratkan. Okey, sebab tu tadi awal dah bagi tahu semua virus, beberapa jenis bakteria, dia macam tu. Dia tak semua. Okey. So kita tengok yang seterusnya adalah penyakit bawaan udara. Okey, terdapat dua cara jangkitan penyakit bawaan udara, iaitu jangkitan titisan dan jangkitan habuk. Okey, kita tengok jangkitan yang pertama, iaitu jangkitan titisan. Percikan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung pesakit melalui bersin, batuk, bercakap, menguap dan bernafas. Maksudnya bila cecair yang keluar daripada mulut pesakit tu, okey, kita kalau mulut kita kan, kalau kita hembus pun akan ada wap air yang keluar kan. Bermaksud dalam wap air tu boleh ada patogen yang berbahaya yang boleh menjangkiti orang yang berdekatan. Okey. Yang kedua adalah jangkitan habuk. Bakteria di dalam air ludah pesakit yang sudah kering dan membentuk spora akan disebarkan bersama habuk oleh angin. Jadi tabiat meludah. Okey, tabiat meludah di merata tempat. Okey, tak kisah di mana, itu adalah sesuatu tabiat yang tidak bagus. Okey, contohnya sama ada awak sihat ataupun awak tak sihat. Walaupun dalam keadaan sihat, tabiat meludah di tempat merata tempat secara tak menentu, itu adalah tidak bagus. Okey, jadi tambahan lagi, kalau awak ni tidak sihat, contohnya ada sesama, batuk dan sebagainya, awak batuk, kemudian kahak tu awak ludah di merata tempat, menyebabkan bakteria atau patogen yang ada di dalam air ludah awak tu, bila sudah kering, dia akan membentuk spora dan disebarkan melalui angin. So boleh juga menjangkiti orang lain. Okey. Ini adalah bawaan udara. Okey. Jangkitan melalui udara dapat dicegah dengan mengamalkan cara-cara berikut. Yang pertama, menutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk atau menguap. Okey, tidak meludah di merata-rata tempat. Mengelakkan diri daripada berada di tempat yang penuh sesak. Memastikan tempat tinggal cukup cahaya kerana sinaran ultra ungu yang boleh membunuh sesetengah mikroorganisma di dalam udara. Maksudnya pencahayaan dalam bilik. Bilik tidur awak tu jangan duk biar tutup gelap, jalansir duk tutup saja, awak kena buka. Okey, supaya cahaya matahari masuk dan boleh membunuh sesetengah mikroorganisma dalam udara.
Okey, contoh penyakit yang boleh berjangkit melalui udara ialah tuberkulosis, selsema, sindrom pernafasan akut teruk iaitu SARS, influenza A iaitu H1N1 dan cacar air. Okey, ini contoh penyakit bawaan udara. Okey, seterusnya cikgu nak bincangkan tentang penyakit bawaan air. Okey. Jangkitan melalui air biasanya berlaku di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air paip terawat dan sistem sanitasi sempurna. Sebagai contoh, apabila seseorang menggunakan tandas yang dibina di atas sungai, tinjanya yang mengandungi patogen akan memasuki sungai dan mencemarkan sungai. Seseorang itu boleh dijangkiti patogen apabila terminum air sungai yang tercemar. So, boleh bayangkan situasi ni? Okey, tandas tidak sempurna. Tandasnya disalurkan di dalam air sungai. Kemudian air sungai tersebut juga digunakan untuk minum. Okey. Selain sistem bekalan air dan sanitasi yang tidak sempurna, banjir juga boleh menyebabkan penyakit berjangkit. So, antara contoh penyakit berjangkit melalui air termasuklah kolera, demam kepialu, disentri amoeba. Okey, bagaimana kita nak mencegah? Okey, yang pertama, mencampurkan klorin di dalam kolam renang dan sistem bekalan air. Okey, yang kedua, membina tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna. Yang ketiga, mendidihkan air minuman dengan sempurna. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun selepas menggunakan tandas. Okey. Seterusnya adalah jangkitan melalui sentuhan. Okey, pernah tengok tak ni? Penyakit panau, ini adalah penyakit kurap. Okey. Dua contoh penyakit yang berjangkit melalui sentuhan ialah kurap dan panau. Kedua-duanya disebabkan oleh kulat. Jangkitan berlaku apabila tersentuh kulit yang telah dijangkiti atau memakai pakaian pesakit. Okey, penyakit seperti sifilis dan gonoria pula berjangkit melalui hubungan seks. Patogen penyakit-penyakit ini terdapat di dalam air mani dan bendalir faraj. Okey, selain itu, virus HIV yang menyebabkan AIDS boleh merebak melalui hubungan seks, darah, perkongsian jarum suntikan dalam kalangan pesakit dan penagih dadah. Okey, jadi kalau kita perhatikan secara biasanya lah, peralatan peribadi awak seperti sikat, tuala, pakaian dan sebagainya, pakaian luar dalam sepatutnya tidak dikongsi. Kerana apabila awak berkongsi, risiko untuk jangkitan penyakit seperti kurap dan panau adalah sangat tinggi. Okey, sangat tinggi. So, elakkanlah berkongsi barangan peribadi. Okey. Okey, seterusnya jangkitan melalui vektor. Apa itu vektor? Okey, sesetengah patogen menggunakan haiwan untuk memindahkannya daripada satu hos kepada hos yang baru. Haiwan yang memindahkan patogen itu dikenali sebagai vektor. Okey, patogen tu adalah yang menyebabkan penyakit. Vektor adalah yang membawa patogen, yang memindahkan. Okey, jadi kita tengok vektor dan patogen. Okey, yang pertama adalah lipas. Patogen yang dibawa adalah Salmonella typhi. Yang kedua adalah lalat. Yang patogen yang dibawa adalah Salmonella typhi juga. Okey, vektor yang ketiga adalah nyamuk Aedes. Patogen yang dibawa adalah virus denggi.
Okey. Vektor yang keempat adalah nyamuk Aedes. Virus yang dibawa adalah virus Zika. Okey, vektor yang kelima adalah nyamuk Anopheles. Patogen yang dibawa adalah Plasmodium malariae. Okey, kemudian vektor yang keenam adalah tikus. Patogen yang dibawa adalah bakteria Leptospira sp. Okey, so yang ni memang kena ingat. Memang kena ingat. Okey, so kita tengok penerangan dengan lebih jelas. Okey, beberapa jenis penyakit, gejala penyakit, patogen, vektor dan cara jangkitan. Okey, kita tengok penyakit yang pertama, malaria. Gejala menggigil, demam, berpeluh. Okey, patogen adalah Plasmodium malariae. Okey, vektor dia adalah nyamuk Anopheles betina. Cara jangkitan adalah gigitan nyamuk. Okey, yang kedua adalah penyakit kolera. Gejala cirit-birit dan muntah. Patogen adalah bakteria Vibrio chloriae. Vektornya adalah lalat. Cara jangkitan makanan dan air yang tercemar. Okey, penyakit yang seterusnya adalah denggi. Gejala jangkitan, sakit sendi, demam, sakit kepala, mata berair. Patogen adalah virus. Okey, vektor adalah nyamuk Aedes. Cara jangkitan adalah gigitan nyamuk. Okey. Kemudian Zika, gejalanya demam, ruam, sakit sendi, konjungtivitis. Patogennya adalah virus Zika lah. Yang ni virus denggi, yang ni virus Zika. Okey, vektornya adalah nyamuk Aedes. Cara jangkitan adalah gigitan nyamuk. Okey, penyakit yang seterusnya adalah kepialu. Gejalanya demam, usus berdarah dan ruam merah. Patogennya adalah bakteria Salmonella typhi. Vektornya adalah lipas dan lalat. Cara jangkitan makanan dan air tercemar. Okey, dan yang terakhir adalah leptospirosis. Ini penyakit ada leptospirosis. Gejala demam, sakit kepala dan sakit otot. Patogennya adalah bakteria Leptospira. Okey, jangan tertukar lah. Yang ni selalu tertukar ni. Bila cikgu tanya penyakit, habang Leptospira. Tanya patogen, habang leptospirosis. Jangan tertukar. Vektornya adalah tikus. Cara jangkitan adalah tanah, makanan dan air yang tercemar. Okey. Ni kena ingat . Okey, baiklah. Seterusnya cikgu nak bincangkan bagaimana vektor menyebabkan penyakit berjangkit. Okey, nyamuk dan lalat merupakan dua vektor yang boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Mari kita lihat cara dua jenis vektor ini menyebarkan penyakit. So, kita tengok yang pertama, nyamuk. Okey, nyamuk yang telah mempunyai patogen di dalam kelenjar air liurnya menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Okey, maksudnya nyamuk tu dalam air liur dia ada patogen, so dia gigit orang yang belum ada penyakit. Okey, air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Jangkitan merebak ke seluruh badan. Nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan ke mangsa lain pula. Okey, ni sekok nyamuk yang pertama gigit orang yang belum dijangkiti. Kemudian virus atau tersebar masuk. Kemudian ada nyamuk yang kedua gigit pula, terbang pergi kat orang lain pula. Begitulah cara jangkitan dia. Bukannya sekok nyamuk tu duk pergi gigit orang tu dan gigit orang lain juga. Okey, mungkinlah, tapi ini cara jangkitan dia. Okey, kemudian yang kedua lalat.
Lalat yang hinggap di atas kotoran mempunyai patogen yang melekat pada kaki dan badan lalat. Okay, lalat kan suka menghurung kotoran. So, bila dia hinggap dekat sampah sarap atau kotoran apa-apa, maka benda tu tersebut akan melekat pada kaki dia atau pada badan dia. Okey, jadi bila dia terbang mai kat makanan, maka patogen-patogen dan kotoran yang ada pada makanan, ada pada badan lalat tadi akan melekat pada makanan lah. Lalat akan memindahkan patogen ke makanan. Okey. Patogen memasuki badan seseorang yang makan makanan yang telah tercemar. Jadinya kalau bolehlah sebolehnya kalau nampak makanan yang awak nak beli tu dihurung lalat atau makanan yang awak nak makan tu dihurung lalat, sebolehnya elakkanlah untuk awak makan. Okey, bimbang berlaku keracunan makanan. Okey, dah nak habis dah ni. Okey, mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Okey, bagaimanakah penyakit berjangkit dapat dihalang daripada terus menular? Pencegahan penyakit berjangkit melibatkan 3 peringkat seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4.3. Okey, yang pertama peringkat primer. Okey, meningkatkan tahap kesihatan, meningkatkan kebersihan diri, keluarga, tempat kediaman dan sistem sanitasi. Yang kedua, meningkatkan daya tahan badan, pengambilan vaksin atau imunisasi oleh bayi, kanak-kanak, ibu mengandung, pengendali premis makanan, jemaah haji dan pengembara. Membuat pemeriksaan berkala, mengamalkan gaya hidup sihat, menghirup udara bersih, makan makanan yang seimbang. Okey, peringkat yang kedua, memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif, memberi rawatan awal kepada pesakit, mengasingkan pesakit dengan orang lain. Kuarantin lah ni. Kuarantin. Okey, mengasingkan pesakit daripada orang lain itu adalah kuarantin. Okey, peringkat yang ketiga, mengawal populasi vektor, memusnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor, melakukan semburan untuk membunuh vektor, menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan denda kepada pengusaha premis makanan yang kotor, melindungi hos menggunakan kelambu atau ubat nyamuk, memakai pakaian tebal. Okey, ini adalah peringkat-peringkat mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Okey, dalam kes ni, dalam peringkat tertiar ni, macam contohnya menggunakan kelambu atau ubat nyamuk. Okey, kalau kata cikgu pernah melawat di hospital, tengok orang yang kena penyakit denggi, jadi yang dikelambukan adalah pesakit demam denggi tu, bukan pesakit lain yang ada di sekeliling dia. Maksudnya kita kelambukan dia supaya pasang kelambu dekat dia supaya tak ada nyamuk yang pi gigit pesakit tu kemudian gigit pesakit lain pula. Ni peringkat tertiar tu lah. Okey. Okey, jadi untuk hari ni cikgu terangkan 4.1 dulu. 4.1 pun banyak, dan tolong buat nota lah. Tolong buat nota. Okey, cikgu tak bagi apa-apa tugasan lagi. Okey, next day cikgu bagi tugasan. Okey, sampai sini dulu. Terima kasih.